Assalamualaikum. Welcome to another episode of Media Hiburan Lifestyle. Minggu ini kita ada seorang pelakon, pengacara pun dia. Makin letup dah nama sekarang. Kalau keluar rumah je kan, rasanya fans pun akan tarik-tarik kiri kanan, semua tarik-tarik. Orang yang saya masukkan ni juga, beliau juga adalah pemenang Hero Remaja 2020. Juara Hero Remaja 2020 jatuh kepada Nadir. Nadir Nasar. What's up, bro? Waalaikumsalam. Hi, thank you so much Media Hiburan for having me. How are you? So, Alhamdulillah, so far so good. How are you guys? orang pun macam ni jugalah, duduk rumah, kerja dekat rumah. So macam mana dengan perkembangan Nadir sekarang? For me myself, I patutnya ada berlakon di sebuah drama, mega drama for Astroria, tapi drama tu tangguh. Maybe ke bulan 8 ke bulan 9. So sekarang ni kita orang dah rehat sebulan dan maybe akan rehat lebih lama lagi. Kita pun tak tahu macam mana kes ni akan berlanjutan. And to be honest, as an artist sekarang ni Nadir just duduk rumah, keep myself healthy, prepping untuk next drama, and somehow Nadir buat live Instagram and tweet di media social Twitter, spreading awareness about mental health, about health during this MCO lah. Okay, cerita pasal terkesan. Kita tahu semua industri terkesan, termasuklah industri seni dan juga industri kreatif. Tetapi setengah masyarakat dia ada macam skeptikal sikit dengan yang orang yang terlibat dengan industri seni. Dia kata macam tak payah kesian lah kat diorang ni job banyak sekali, job beribu-ribu duit ni. Tapi sebenarnya mereka hanya melihat daripada sudut pandang artis, pelakon, heroin, penyanyi, hero semua. Tetapi sebenarnya industri kreatif ni ada ramai lagi orang kat belakang di sebalik tabir. Kita ada cameraman, kita ada broadmaster, kita ada catering, makeup artist semua kan. Diorang pun terkesan. So tak nak cakap diorang macam tak payah kesian tu is not fair. So Nadir yang sendiri dengan industri seni, macam mana pandangan Nadir terhadap situasi macam ni? Okay, I came from a background yang I belajar broadcasting dekat UiTM Shah Alam. I did my degrees there. And my surroundings, I punya kawan-kawan memang semua dalam industri sekarang ni yang memang half of them are freelancer. Ada setengah jaga lighting, ada setengah gaffer, ada setengah producer. So the freelancer yang apa kawan-kawan I buat sekarang ni memang affected, financially, mentally, health, semua memang affected. So I tak rasa benda tu it's fair for people to just see all the artists yang memang dah established artists, not to say yang artist, upcoming artists pun ada yang affected financially and mentally. So it's not fair for me lah untuk nak cakap pasal benda-benda tu kan, because I think artist ni we portray ourselves in the Instagram, in the social media. Kita sebagai artis, kita sebagai orang yang nampak kita ramai, kita tak boleh bagi tahu apa yang kesusahan kita dan kita tak boleh spread negative vibes. Itu ada sekatan bagi kita seorang artis, and that's the reason why kita akan bagi positive vibes je. Tapi little that they know that we have our own problems as well, because at the end of the day kita adalah manusia biasa macam orang biasa. So be kind to all people, be as a person, support each other. Untuk I rasa kita ni semua manusia kan, so kita tolong apa yang kita boleh tolong lah. Membawa title sebagai hero remaja, is it sesuatu yang memberi tekanan kepada Nadir setiap kali pergi ke set lakonan? Orang akan tengok macam, Mamat ni, budak ni champion hero remaja ni. So expectation orang mesti tinggi kan. So macam mana Nadir adapt dengan pressure macam tu? Kadang-kadang pressure ni datang apabila Nadir di luar juga. I'm bringing the hero remaja punya nama tu, and we all know that sebenarnya ramai hero-hero remaja yang sebelum-sebelum ni memang aktif di dalam industri seperti Syafiqal, batch yang before this pun kan. So untuk membawa gelaran hero remaja tu dia agak sukar lah bagi Nadir. Tapi I'm doing my best what I can do untuk membuat it's a new generation punya vibe. Sebab Nadir rasa setiap tahun hero remaja dia ada
vibes dia tersendiri. So Nadi membawa karakter Nadi di dalam Hero Remaja tu. I'm not gonna be someone else yang sebelum-sebelum ni. You know, I takkan jadi yang Hero Remaja sebelum-sebelum ni disebabkan I Hero Remaja 2020, I kena jadi yang macam sebelum-sebelum ni. And sebagai pelakon baru, Alhamdulillah, so far so good. I've done 3 dramas and more upcoming dramas coming on. And there's a lot more lah untuk Nadi belajar, you know. And as part of me, I think it's a very beautiful journey yang Allah dah created for me untuk pergi ke satu phase ke phase yang berlainan lah. And I always gonna ambil Hero Remaja tu sebagai my what we call this my starting point in all those industry lah. And saya amat berterima kasih lah kepada tim remaja. Okay Nadir, kita tahu projek Anchor SPM mengangkat nama Nadir ke satu tahap yang daripada yang sebelumnya. Semakin dikenali, orang makin kenal, watak tu menjadi, orang kata macam watak Hilmi ni ada memberi kesan lah kan. Okay, macam mana Nadir melihat macam watak tu berjaya and perasaan Nadir sampai sekarang, apa impactnya kepada Nadir dengan watak tu? Itu sebab before I buat projek Anchor SPM ni, I ada buat drama yang lain. So dalam cerita projek Anchor SPM ni, kalau boleh tengok karakter Hilmi dia, arc dia akan naik, lepas tu dia turun balik at the last episode kan. So as an artist, benda tu susah sebenarnya nak kawal sebab kita shooting bukan kita shooting episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita shooting kadang-kadang episode 1, lepas tu tiba-tiba episode 8, lepas tu tiba-tiba episode 6. So benda tu yang susah nak mainkan. Tapi disebabkan production team projek Anchor SPM tu, dia buat pre-production selama sebulan. Dan Nadi pergi script reading selama lebih daripada 10 kali script reading dengan the teams. So itu yang saya rasa membuatkan projek Anchor SPM ni menjadi lebih macam mana, lebih impact kepada the audience yang tengok. Apa yang saya boleh cakap, projek Anchor SPM ni saya lakonkan dengan ikhlas lah, and that's why I think benda tu boleh dikatakan berjaya untuk mengambil hati-hati fans kat luar sana lah. Macam kita tahu Nadir pernah bekerjasama dengan Adlin, dengan Hasnul, dengan Beto. Macam mana Nadir membawa diri sewaktu dengan diorang-diorang ni? Mewakili artis-artis yang baru naik ni macam Nadir lah kan. Sebenarnya kita sebagai artis baru ni, kita yang sebenarnya kena approach lah. Kita kena approach ataupun kita sebenarnya kena tegur dan kena belajar daripada artis-artis yang lama ni. Ataupun boleh katakan artis-artis yang lebih profesional ni lah. Faktor umur tidak memain peranan sangat. Maksud Nadir, kira kalau awak jumpa orang macam Nadir pernah berlakon dengan Danish Hazrik tau. Danish Hazrik ni dia berlakon lebih lama daripada Nadir dan dia bawah Nadir. So banyak je yang Nadir tanya pasal lakonan dekat Danish Hazrik ni, walaupun dia lebih kecil daripada Nadir. Dia actually is not your age that matters, it's actually your experience that matters. Ataupun kalau you rasa you tak tahu sesuatu benda tu, jangan malu untuk bertanya. Dan sebagai seorang pelakon yang dah lama macam Beto ataupun macam Adli ni, diorang banyak experience tau. So a part of you berlakon dengan diorang, it's not about you berlakon dengan diorang, sparring je dengan diorang, tapi untuk mengambil ilmu apa yang diorang ada. Diorang akan share punya. Nadir tak pernah lagi jumpa artis yang berlagak yang tak nak ajar you apa benda. Betul. Macam tu lah. So Nadir ada pegang this teori daripada, bukan teori lah, ada pegang ayat daripada idola Nadir sendiri, which is Wan Hanafisu. Nadir berlakon cerita dengan Wan Hanafisu dengan Beto Gushairi. Dia ada bagi tahu Nadir yang dia katakan kalau you belum that character, jangan sesekali untuk masuk ke dalam set lakonan tu. So ayat tu memang Nadir pegang sampai hari ni. Memang Nadir pegang sampai Nadir buat berlakon selepas yang Nadir berlakon dengan Wan Hanafisu tu. Benda tu dia susah untuk praktikkan sebagai seorang pelakon, tapi kita boleh practice a lot of times. Alright Nadir, kita tengok kan you pun lantang untuk berkatakan mengenai apa yang terjadi di Palestin, apa yang kekejaman rejim Zionis kan. So adakah Nadir rasa itu adalah peranan kecil Nadir sebagai seorang selebriti untuk sama-sama kita aware dengan apa yang berlaku di negara yang sedang bergolak ni? Kita sekarang ni hidup di dalam media sosial kan. Kita boleh tahu apa perkembangan di negara-negara luar kan. Dia dah menjadi tanggungjawab sebagai seorang Muslim untuk mempertahankan apa yang betul di Palestin. So benda-benda ni saya rasa bukan sahaja sebagai seorang artis.
Kalau Nadia bukan artis pun, Nadia akan still lantang juga bercakap tentang Palestin ni. You don't have to be even a Muslim untuk know your right as a human, Apa yang dibuat oleh Israel tu memang kita tahu memang salah, like 100% memang salah dari pelbagai sudut, bukan saja daripada sudut Islam tapi dari sudut humanity. So dan sebagai seorang artis juga, Nadia nak aware to all the people, kita ni Tuhan dah bagi kita rezeki yang ramai orang tengok kita, yang ramai orang follow kita. So benda tu kita kena use it the right path. So one of the right path is when I talk about the Palestinians and I talk about the rights about humans in Palestine. Are you seeing someone? Ada kenalan dengan siapa ke kenal dengan siapa, artis ke apa ke, so macam mana? Okay, I am totally single right now. And I am not ready yet to be in a relationship lah untuk sekarang. Sebab Nadia rasa being around me, surroundings is kinda a lot juga. So Nadia lebih memperdepankan career Nadia sebagai seorang pelakon, sebagai seorang artis for now. Dan sekarang ni adalah mungkin boleh dikatakan seseorang artis itu untuk naik lah, macam Nadia ni kan, boleh dikatakan begitu. So untuk seeing someone ataupun lagi-lagi Nadia bersama dengan bapak Nadia, dengan mak Nadia, Nadia jaga parents Nadia bersama abang Nadia. So benda tu jadi time management tu jadi agak sukar lah untuk Nadia membuat relationship tu working lah kan, boleh katakan begitu. So I'm not gonna waste other people's individual punya time untuk seseorang yang dia pun tak tahu yang sampai bila dia akan macam ni kan. Sebab I can't see myself, sebab sekarang ni Nadia dah umur 25. So bila Nadia bersama seseorang ataupun naik date, mestilah Nadia akan date lingkungan umur Nadia. Dan kita tahu perempuan yang lingkungan umur Nadia ni memang sebenarnya nak settle down lah time umur Nadia ni kan. So macam tu lah, sekarang ni single life, #single life matter. Macam mana Nadia melihat situasi industri seni tanah air sekarang ni? Macam adakah dia ke satu tahap yang lebih membanggakan ataupun masih lagi stagnan? Macam kalau kita tengok dekat industri macam dekat Indonesia, daripada macam mungkin dah step up sikit daripada kita, and movie diorang banyak release dekat Netflix, series diorang banyak di streaming platform, and maybe Nadia nak berkelana keluar juga untuk experience yang lagi best yang diorang boleh offer yang tak ada dekat negara kita. Okay, to be honest, itu memang salah satu daripada dreams Nadia, which is Nadia nak ke Indonesia untuk berlakon di sana. Tapi as a Malaysian punya artis, Nadia amat bangga dengan apa yang kita buat sekarang ni, dari segi drama, dari segi TV shows dan juga movie. Boleh nak kata di tahap Hollywood tu memang belum lagi lah kan, kita memang lambat sikit. Tapi Nadia percaya after this a few years yang memang kita akan yang seluruh dunia beramah kita. Apa yang kita boleh tengok pun sekarang ni, filem Roh dah ke Oscar kan, and kita punya animation Upin Ipin dan juga Agent Ali pun dah juga ke Oscar. So benda-benda tu adalah starting point ataupun first step forward untuk kita sebagai seorang industri untuk support kita punya local film dan juga local movie, local drama untuk buat banyak lagi. Sebab sebenarnya audience tau that matters. Sebenarnya apa yang produksi filem ni buat adalah untuk audience. So bila audience dah educate, dan baru kita boleh buat yang macam cerita-cerita yang maybe orang-orang sekarang suka tengok, untuk berfikir. Okay Nadia, any words for your fans, friends, family? First of all, thank you so much Media Hiburan for having me. Dah dekat lama juga kita sembang. Thank you so much for having me, and thanks to my mom, my dad, my siblings who support me from day one sampailah sekarang. And of course my lucky fighters, thanks to all my fans out there yang memang support I di dalam semua TV shows dan drama juga. Thank you so much. You guys, I love you guys so much. And Lucky Merch Volume 4 akan dikeluarkan nanti. Gila! So, korang boleh tengok di page Nadia untuk beli merchandise Nadia lah. So, Nadia pun akan hantarlah kepada tim-tim Media Hiburan, InsyaAllah. Gitu. Okay guys, itu dia sedikit sebanyak perkongsian daripada Nadia. Tak adalah sikit, adalah banyak juga.
So, terima kasih Nadir sebab sudi luangkan masa. InsyaAllah kalau ada masa semua dah okey, PKP dah habis, mungkin kita akan boleh jumpa lagi nanti, interview face to face pula. Okay guys, mungkin setakat itu untuk episod Media Hiburan Lifestyle untuk minggu ini. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.